Okey, seterusnya saya jemput yang berbahagia Tuan Pengarah Kesihatan di Pulau Pinang, Datuk Dr. Hajah Zailan binti Datuk Haji Adnan, untuk memberi ucapan seterusnya merasmikan Majlis Gotong Royong Mega bersepadu Peringkat Negeri Pulau Pinang pada tahun 2015. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengacari majlis. Yang berhormat Tuan Zairil bin Tan Sri Kejuari, Ahli Parlimen Kawasan Bukit Menderio, Puan Nur Hafifah binti Puan Nur Hafifah, Wakil Pegawai Daerah Kawasan Timur Laut, Yang Berusaha Dr. Nurlia binti Yahya, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Kesihatan Awam, yang saya hormati Encik Anwar bin Zainuddin, Pengerusi Persatuan Peladang dan juga ahli-ahli di bawah kepimpinan beliau. Yang Berusaha Dr. Melvin Chin sebagai Wakil Pengarah Kesihatan MBPP, Ketua-Ketua Jabatan dan seterusnya seluruh penduduk yang mengambil bahagian di dalam Gotong Royong Mega pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya, marilah kita mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izinnya juga pada pagi ini kita dapat bersama-sama di dalam satu aktiviti yang sangat bermakna, iaitu aktiviti menjalankan gotong royong di kawasan Tanah Lapang di kawasan Tanjung Bunga. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada ahli jawatankuasa penganjur dan juga semua jabatan-jabatan yang terlibat di dalam penganjuran gotong royong pada pagi ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada tahun ini sahaja Pulau Pinang telah mengadakan dua gotong royong yang secara besar-besaran, dan ini adalah kali yang ketiga, dan yang ketiga ini kita namakan gotong royong mega kerana ia juga dilakukan serentak di seluruh negara dan dilancarkan oleh Menteri Kesihatan Malaysia di Selangor pada pagi ini. Sebanyak 19 lokaliti telah dipilih di kawasan Pulau Pinang. Itulah sebabnya pegawai saya tidak semuanya hadir di sini, kerana pada masa yang sama, selain daripada kawasan ini, ada lagi 18 lokaliti yang dilakukan serentak supaya gotong royong ini menjadi lebih berkesan. Kenapa kita memilih kawasan-kawasan lapang? Daripada kajian yang kita jalankan, ia menunjukkan bahawa kawasan-kawasan lapang inilah yang banyak membiak nyamuk-nyamuk Aedes. Sehingga 31 Oktober 2015, negeri Pulau Pinang telah mencatatkan sebanyak 4,523 kes dengan 14 kematian. Dan ini adalah peningkatan sebanyak 137% berbanding dengan tahun yang lalu dalam tempoh yang sama. Dan tahun yang lalu juga kita hanya mencatatkan 5 kematian sahaja. Apakah yang ditunjukkan oleh angka-angka ini? Ini menunjukkan bahawa kita masih belum lagi dapat mengawal penyakit demam denggi ini. Dan kalau kita lihat, tagline mengatakan bahawa tiada Aedes, tiada denggi. Kalau kita boleh hapuskan pembiakan nyamuk-nyamuk Aedes ini, insya-Allah kita akan dapat mengurangkan kes-kes ini. Kalaupun kita tidak dapat menghapuskan sama sekali, dan lebih penting lagi kita dapat mengelakkan kematian yang diakibatkan oleh penyakit demam denggi. Untuk makluman tuan-tuan juga, penyakit demam denggi ini menjadi begitu sukar untuk dirawat. Kerana apa? Kerana virus denggi ini ada 4 jenis. Bila dia ada 4 jenis, kita boleh kebal pada satu jenis yang kita dapat jangkitan seumur hidup, tetapi kita tidak kebal kepada 3 jenis yang lain. Dan kalau kita mendapat jangkitan daripada salah satu daripada 3 yang belum kita dapati itu, jangkitan ini akan merupakan satu jangkitan yang sangat teruk dengan tanda-tanda klinikal bila sampai sahaja dalam keadaan yang teruk dan selalunya mengakibatkan kematian. Mereka datang dengan keradangan di bahagian otak, encephalitis. Mereka datang dengan keradangan di bahagian hati ataupun hepatitis, liver. Mereka juga boleh datang dengan keradangan pada bahagian jantung, selain daripada perdarahan yang teruk. Dan bila sampai ke hospital, biasanya sangatlah sukar untuk pesakit-pesakit ini dipulihkan. Itulah sebabnya
WHO telah mengklasifikasikan semula. Dulu kita dengar denggi dan denggi berdarah. Sekarang dia diklasifikasikan hanya dengue with warning signs, dengue without warning signs. Maknanya dengue dengan tanda-tanda yang bahaya dan dengue tanpa tanda-tanda bahaya. Jadi dengue with warning signs inilah yang perlu kita tangani dengan serta-merta. Tapi kadang-kadang bila pesakit-pesakit juga mendapatkan rawatan di pelbagai klinik, di pelbagai tempat, kadang-kadang di antara mendapatkan satu tempat rawatan satu tempat yang lain itu tanda-tanda ini muncul ketika pesakit ini berada di rumah, dan apabila sampai ke hospital mereka telah berada dalam keadaan yang itu teruk sekali. Kalau kita lihat dari segi pembiakan nyamuk Aedes, nyamuk Aedes ini hanya memerlukan air setinggi 1 mm sahaja. Dan tentunya tuan-tuan dan puan-puan boleh agak 1 mm itu setebal mana. 1 mm ini sangat sedikit, dan telur ini boleh menetas di dalam air yang hanya dalamnya 1 mm sahaja. Itu sebabnya daun-daun kering, cucur-cucur atap, semuanya merupakan tempat-tempat yang boleh nyamuk Aedes ini membiakkan telurnya, dan kemudian telurnya menjadi nyamuk dewasa. Ia hanya mengambil masa 7 hari sahaja untuk daripada fasa telur ni untuk menjadi nyamuk dewasa. Dan kenapa begitu sukar kita mengawal? Kita sukar kawal kerana telur ini boleh tahan dalam keadaan tanpa air selama 6 bulan. Jadi bila dia melekat di bekas-bekas, kalau pun tak ada hujan, 6 bulan dia dormant dalam tu. Tapi bila datang sahaja hujan, dia boleh terus menetas. Itulah sebabnya kita nasihatkan, bila buat takungan air, bila kita nak bersihkan takungan air itu, diberus keliling kolah tu, supaya telur-telur yang melekat di dinding-dinding kolah itu juga akan boleh dihapuskan. Jadi itulah sukarnya. Dan selain daripada itu, nyamuk ini bila dia membawa virus dengue ini, dia boleh juga melakukan apa yang kita panggil trans-ovarian transmission. Bermakna dia boleh menetaskan telur, dan telurnya itu juga mengandungi virus daripada nyamuk-nyamuk dewasa yang ada virus ini. Itulah sebabnya semakin hari semakin banyak. Jadi banyak nyamuk, lagi tinggi viral load di kawasan tersebut, dan lagi tinggi lagi tinggi kemungkinan seseorang itu mendapat demam denggi. Dan kita sebenarnya diberi peluang, banyak peluang untuk menghindarkan diri daripada mendapat jangkitan ini. Pada peringkat dia sebelum dia menetas menjadi telur, ini yang kita buat pada pagi ini. Buang segala tempat untuk mengurangkan tempat-tempat telur ini menetas. Jika ada tempat yang kita gagal untuk buang air ni dan membuang telur-telur ini, peringkat seterusnya dia menjadi lava. Bila menjadi peringkat lava ini, jentik-jentik itu, kita masih lagi diberi peluang. Kita akan buat majlis, pihak-pihak berkuasa tempatan buat fogging, kita buat pengasapan supaya nyamuk-nyamuk dewasa ini dapat kita bunuh. Kalaupun kita gagal di dalam nak membuang nyamuk-nyamuk dewasa ini, tak boleh nak bunuh, kita elaklah diri kita daripada digigit. Jadi maknanya kalau kita disyaki ada demam denggi, kita pakai repellent, iaitu minyak serangga, krim minyak serangga, supaya nyamuk tidak menggigit kita dan kemudian transmit atau menularkan virus itu kepada ahli keluarga kita atau jiran kita. Begitulah banyaknya peringkat-peringkat yang boleh kita tangani. Tapi jika kita tidak belajar daripada karakteristik ataupun tabiat nyamuk ini, kalau kita masih dengan tabiat sama, kita buang sampah merata-rata, tidak membuang air-air yang bertakung, itu sebabnya kita kena demam denggi. Nyamuk Aedes ni dia dah adapt, dia dah mengadaptasi, dia telah boleh menyesuaikan diri mereka dengan alam sekitar. Kalau dulu bagi spesies Aedes aegypti, kita boleh lihat kalau aegypti diamnya dalam rumah, kalau Albopictus diamnya di luar rumah. Sekarang ini aegypti pun boleh di luar, Albopictus pun boleh masuk dalam. Nyamuk ni telah menyesuaikan diri mereka untuk hidup lebih lama. Kita sahaja yang perlu menyesuaikan diri kita untuk memerangi nyamuk
Aedes ini. So jadi saya menyuruh supaya kita semua sama-sama, tidak ada cara lain lagi. WHO telah cuba membangunkan vaksin untuk Aedes, tapi oleh kerana ada 4 jenis serotype. Serotype yang DEN2 nama dia ni, dia tidak boleh seroconvert atau tidak boleh mengeluarkan antibody yang cukup untuk badan kita. Jadi kalau kita bagi pun vaksin, dia tidak akan berkesan, dia masih lagi boleh terdedah kepada serotype jenis yang kedua ini. Jadi vaksin tidak boleh. Fogging terlalu banyak juga tidak bagus. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita perlu menggerakkan masyarakat. Kita perlu mengadakan gotong royong di mana jua yang kita ada peluang untuk membuang semua sampah-sampah yang bertaburan di merata-rata tempat. Untuk makluman tuan-tuan juga, pada tahun ini sahaja Jabatan Kesihatan Negeri telah memeriksa hampir 500,000 premis-premis, kedai, rumah-rumah, dan daripada 500,000 ni, dekat 20,000 kita jumpa tempat Aedes membiak. Jadi itu tidak termasuk kawasan-kawasan lapang. Kawasan-kawasan lapang dan di premis-premis ini 4 daripada 100 membiak nyamuk Aedes. 4 dari 100 premis atau rumah ini. Kemudian kita ada kawasan-kawasan lapang. Kawasan-kawasan lapang ini 35 daripada 100 kawasan lapang ini juga ada membiak nyamuk Aedes. Kawasan lapang ini tuannya ada, tapi tak jaga kawasan. Itu sebabnya kita kena buat gotong royong ni kawasan-kawasan lapang. Ada yang bertuan, ada yang milik kerajaan. Jadi kita masuk dan kita buat gotong royong. Tanah-tanah perkuburan pun ada membiak nyamuk Aedes. Tempat-tempat tapak-tapak pembinaan, tapi tapak-tapak pembinaan ni kita dah strict. Kalau kita jumpa sahaja pembiakan nyamuk Aedes di tapak-tapak pembinaan, stop work order 2 minggu. Maknanya mereka tidak boleh meneruskan kerja-kerja pembinaan sehingga seluruh pembersihan dilakukan. Di kilang-kilang, kilang-kilang pun kita tak offer compound RM500 sebab kilang bagi compound RM500 ni tak ada makna bagi dia. Bila-bila dia boleh bayar RM500. Apa kita buat dengan kilang? Kita bawa kilang-kilang ini ke mahkamah untuk kita charge dengan mahkamah. Baru-baru ini kita bawa satu pusat membeli belah, kita bawa ke mahkamah dan dikenakan denda sebanyak RM12,000. Mungkin itulah boleh mengajar pusat-pusat perniagaan ni, tapak-tapak pembinaan ini untuk lebih peka dan membantu supaya tidak membiak nyamuk Aedes yang menjadikan masalah pada penduduk setempat. Jadi itulah kata-kata daripada saya, dan saya berharap bahawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian akan memberi kerjasama, sebab hanya pergerakan komuniti sahaja yang akan dapat membantu untuk menangani masalah denggi ini. Dan Jabatan Kesihatan, pihak berkuasa tempatan, tanggungjawab kami adalah memudah cara segala bentuk kawalan yang diperlukan, memberikan rawatan dan juga memastikan bahawa kita membekalkan larvicidin di mana-mana yang perlu, bahan-bahan cetakan dan juga untuk promosi kesihatan dan sebagainya. Dan saya juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak sekolah Methodist khususnya pada pagi ini yang dengan inisiatif mereka telah mengeluarkan bahan cetakan yang bagi saya sangat inovatif dan sangat menarik. Dan postcard ini, kalau kita bertanya khabar kepada rakan-rakan menghantar postcard, selalunya saya pun kalau terima postcard tengok gambar apa, selalunya kita tengok gambar pemandangan saja. This time kita tengok gambar yang boleh menjedarkan kita tentang penyakit demam denggi. Dan sekiranya semua murid-murid sekolah pulang dan membawa mesej ini kepada ibu bapa mereka, maka saya menjangkakan bahawa kita akan dapat melakukan kawalan ini dengan lebih baik lagi. Akhir-akhir ini kita ada lebih daripada 30 kawasan wabak di seluruh Pulau Pinang, dan ini tidaklah menghairankan saya kerana pada masa jerebu dulu kita berhenti selama hampir sebulan untuk melakukan pengasapan. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu menambah lagi kontaminasi di udara yang telah sedia ada dengan jerebu, dan kita juga tidak mahu mendedahkan anggota-anggota kita kepada bahaya jerebu ini kerana mereka terpaksa melakukan pengasapan dalam tempoh yang sangat lama. Jadi sekian, selamat melakukan gotong royong, dan saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Budi baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian hanya Allah sahaja yang akan memberikan jalan. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Okey, saya jemput sekali lagi